Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita pada kali ini. Okey, hari ini kita akan belajar tajuk reka bentuk landscape tingkatan 4. Okey, sekarang yang cikgu sedang tunjuk ini adalah bahan-bahan untuk menghasilkan model landscape. Okey, bahan yang diperlukan. Okey, cikgu menggunakan polystyrene, okey, lidi, kertas, warna, okey, pasir, daun dan sebagainya. Okey, langkah pertama kita potong dulu polystyrene mengikut saiz tapak yang kita dah lukis, mengikut plan Okey, cikgu lekatkan di bawahnya dengan cardboard. Okey, cikgu letakkan cardboard. Okey, sekarang yang cikgu tengah hasilkan adalah cikgu hasilkan bentuk dinding bangunan. Okey, yang ini cikgu dah siap tebuk. Okey, macam mana cara kita nak lekatkan pada polystyrene? Okey, kita buat line macam tu. Okey, kemudian kita ambil pisau dan kita tebuk sedikit garisan tu untuk memasukkan cardboard tu tadi, supaya kita punya model tu tadi lebih kukuh. Okey, nampak? Okey, cikgu dah masukkan. Kalau terbalikkan pun tak ada masalah Okey, itu adalah salah satu teknik. Okey, sekarang cikgu nak hasilkan pergola dengan menggunakan lidi aiskrim okey. Pun sama, cikgu menggunakan teknik yang sama. Cikgu tebuk sedikit dengan pisau dan cikgu cucukkan. Maksudnya binaan tu tadi akan menjadi kukuh. Nak bagi lebih kukuh lagi, cikgu letakkan sedikit hot glue gun. Nampak macam tu. Okey, kita buat lagi satu. Okey, dinding ni tadi, tiang ni tadi cikgu menggunakan lidi aiskrim. Boleh dapat di kedai-kedai Okey, dan cikgu dah gam dulu siap-siap mengikut ukuran. Okey, kemudian sekarang ni cikgu nak buat bahagian bumbung dia pula. Okey. Okey, peringatan apabila kita menggunakan hot glue gun, kita mesti cermat dan berhati-hati semasa menghasilkan tugasan untuk mengelakkan kemalangan. Okey, sebab gam ni memang panas. Kalau kita tak guna hot glue gun, okey, boleh juga kita pakai gam yang putih ataupun gam uhu. Okey, tetapi untuk di atas polystyrene, gam uhu ni tidak sesuai. Lebih sesuai pakai gam polystyrene yang putih tu Okey, macam cikgu sekarang memang cikgu pakai hot glue gun. Okey, sekarang cikgu ambil kertas warna. Okey, yang ini cikgu pakai kertas yang lembut tu, yang macam tisu tu, soft paper tu. Okey, cikgu potong. Okey, mengikut kepada plan yang cikgu dah lukis atas tu, atas kanan, kita boleh nampak kedudukan Okey, yang ini cikgu gambarkan warna kelabu ni ialah laluan pejalan kaki. Batu batu untuk laluan pejalan kaki. Okey, cikgu lekatkan sikit je. Okey, yang penting lekat. Okey, cikgu lekatkan. Okey, kemudian yang ini adalah model kolam. Okey, cikgu pakai polystyrene, cikgu tebuk. Okey, finishing dia cikgu lekatkan batang aiskrim. Macam tu lah. Okey. Okay, kalau tengok kepada pelan yang di atas tu, okey, dia berada di sudut kanan bahagian bawah. Okey. Okey, ini untuk finishing lah, cikgu tambah lagi. Biasa kolam, kalau ada kolam kan tepi tu ada dia punya lebihan kayu kan. Okey, macam itulah untuk finishing supaya kolam tu tadi nampak lebih menarik. Okey, macam mana cara nak potong lidi ni? Okey, kita boleh gunakan gunting ataupun gunting pokok pun boleh. Okey, sekarang cikgu teruskan lagi. Cikgu teruskan lagi menampal laluan pejalan kaki ni tadi. Okey, yang ni cikgu andaikan ni adalah batu Okey, batu pejalan kaki tu. Okay, cikgu hanya dekat kat penjuru-penjuru je. Okey, sebab polystyrene kan dia tak boleh terlalu panas, nanti dia cair. Jadinya kita letak sedikit saja.
Okey, siap dah kita punya laluan pejalan kaki. Okey, yang berikutnya cikgu teruskan lagi bahagian rumput. Okey. Rumput ni ada dua bahagian. Kalau kita tengok kepada pelan ni tadi, okey, rumput ni ada di bahagian tengah dan di bahagian bawah gazebo. Nampak tak? Okey, macam tu Okey, kita letak dulu. Okey, ukur dahulu dan kemudian kita potong. Jadinya dah dapat ukuran yang tepat, dah potong, barulah kita gam dan tampalkan. Okey, kekemasan semasa kita menghasilkan tugasan ni sangat penting pelajar. Pastikan apabila kita menampal tu tadi tidak sengit. Okey, tak apa, supaya kemas. Kita gunting pun janganlah bengkang-bengkok. Okey, kalau betul bentuknya 4 segi, pastikan dia 4 segi. Okay, now siap dah proses menampal. Okey. Okey, sekarang kita nak teruskan lagi menyiapkan pokok-pokok pula. Okey, pokok-pokok ni okey, ini yang cikgu beli di kedai bunga lah. Kat kedai Eco pun ada, kat kedai DIY pun ada. Okey, banyak jual, di mana-mana ada. Yang penting bersesuaian. Okey, daun ni panjang kan. Okey, cikgu potong-potongkan. Okey, sebenarnya ada juga jual pokok sintetik yang bentuk pokok betul, tetapi susah nak dapat. Jadinya kita gunakan bahan-bahan yang mudah didapati. Okey, cikgu gunakan daun ni tadi dan cikgu potong bahagi kepada 2 untuk dijadikan sebagai pokok hiasan. Okey, ini cikgu namakan pokok. Kenapa pokok? Sebab saiz dia tinggi. Sebab saiz dia tinggi. Okey, kita cucuk kita cucuk di atas polistrin. Sebab tu cikgu guna polistrin. Okey, polistrin ni cikgu guna supaya memudahkan proses kita nak lekatkan pokok tu tadi. Nampak mudah kan? Cikgu letak gam tu sikit dan cikgu cucuk ke dalam polistrin tu. Nampak? Banyak sebenarnya, ada pelbagai jenis daun yang dijual di kedai kan. Jadinya kita pilihlah daun mana yang kita rasa sesuai nak guna. Okey, siap. Siap dah cikgu punya pokok hiasan ni, macam pokok pagar di bahagian tepi Okey, kemudian cikgu teruskan lagi. Kita tengok dulu angle. Nampak ketinggian pokok tu. Okey, kemudian kita teruskan lagi dengan pokok yang kedua. Okey, yang ini cikgu beli sebab cikgu gambarkan ini adalah pokok ru. Cikgu gambarkan ini adalah pokok ru lah. Okey, cikgu tanggalkan daripada tangkai dia ni. Okey, sama juga proses seperti tadi. Kita letakkan gam dan kita cucuk di atas polistrin tu tadi. Confirm kukuh, tak tertanggal. Kalau kita terbalikkan pun tak ada masalah. Okey, siap kat situ. Okey, senang kan? Dan yang berikutnya, daun yang ketiga, yang ini cikgu nak hasilkan pokok renek. Tapi daun ni panjang kan, jadinya cikgu potong daun ni menjadi kepada 2 atau 3 bahagian, supaya pokok ni tadi menjadi pendek. Tengok macam ni cara cikgu potong. Okey, yang ini cikgu potong kepada 2 bahagian. Okey, merujuk kepada plan di bahagian atas kanan yang cikgu dah buat tu tadi. Okey, kita nampak macam mana cara susunan pokok renek ni dilakukan. Okey, pun sama, sebab tu mudah untuk kita pakai polistrin, mudah proses kita menampal pokok pada bahagian lantai. Okay, kita teruskan. Okey, merujuk kepada plan yang kita dah buat tu, kita teruskan tampal sampai jadi apa yang kita rancang. Jadi comel-comel macam tu. Nama pun pokok renek kan. Okey, pokok renek ni biasanya pokok-pokok bunga ataupun pokok-pokok yang kecil. Tu kita namakan dia sebagai pokok renek. Okey, siap dah pokok renek kita. Okey, sekarang yang ini cikgu beli ni alas meja sebenarnya kan.
yang diperbuat daripada lidi. Tapi kali ni bukan cikgu nak buat alas meja, cikgu nak gunakan dia supaya menjadi pagar. Sebenarnya banyak benda lain lagi yang kita boleh jadi pagar. Lidi pun kita boleh buat. Dekat kedai hardware pun ada jual macam jaring ayam ke apa tu pun boleh kita gunakan. Ikut kreativiti awak. Okay. Sekarang cikgu nak tunjukkan macam mana proses menampal. Okay, cikgu letak sikit gam. Okay, macam tu. Okay, cikgu ambil. Okay, lidi yang cikgu dah potong ni tadi. Cikgu lekatkan, cantumkan Okay, berhati-hati gam ni panas. Okay, sebenarnya pagar ni cikgu letak bahagian tepi kan. Okay, sebenarnya kalau kita cucuk dekat atas polystyrene tu pun boleh juga. Tak ada masalah. Okay, cikgu tunjuk macam mana cara nak tampal. Okey, sekarang dah siap kita dah siap tampal pagar. Okey, yang ini yang cikgu tengah buat ni ialah cara untuk menampakkan efek air pada kolam tu tadi. Nampak tak? Okey, cikgu gunakan hot glue gun tadi, cikgu tarik supaya nampak macam ada air terjun. Okey, dah siap. Kita biarkan sampai kering. Okey, sekarang ini adalah proses cikgu menampal pasir pada bahagian polystyrene yang maksudnya yang kosong tu. Jadi cikgu tampalkan dengan pasir halus. Okey, kalau awak tak nak guna pasir halus, boleh juga kalau awak nak potong kertas pun boleh. Jadi kalau misalnya awak nak pakai kertas, awak tampal dulu kertas tu bahagian keseluruhan belakang. Baru tampal laluan pejalan kaki dengan rumput. Pun boleh. Tetapi kalau buat macam tu ada sedikit kesukaran apabila untuk kita melekatkan pokok-pokok tu tadi. Jadinya tak kisah macam mana cara yang awak rasa selesa, boleh digunakan. Okey, yang cikgu tunjuk ni hanyalah sebagai salah satu cara sahaja. Ada banyak cara lain Okey, yang penting kita kreatif macam mana untuk menghasilkan model yang menarik. Okey, jadinya proses menampal ni kita teruskan pada keseluruhan bahagian. Okey, ini menunjukkan di kawasan batu-batu ataupun pasir lah. Okey, yang warna kelabu tu adalah laluan pejalan kaki dan yang warna hijau tu adalah kawasan rumput. Cikgu rasa senang kan? Awak semua boleh faham macam mana proses nak menghasilkan model landscape ni. Memang seronok aktiviti ni memang seronok. Cikgu suka. Okey, kita hasilkan dengan teliti. Okey, sambung lagi. Okey, ingat bahagian polystyrene jangan guna gam uhu sebab polystyrene tu tadi akan mencair. Okey, sebenarnya kita pakai hot glue gun ni pun, kalau hot glue gun ni macam terlalu banyak panasnya, terlalu banyak dan terlalu panas pun boleh mencairkan polystyrene tu tadi. Okey, kita teruskan proses menampal. Okey, apabila kita melakukan proses ni, pastikan kita sentiasa menghasilkan tegasan dengan kemas. Okey, sekarang ni cikgu gunakan warna untuk mewarna pada bahagian-bahagian kayu tu tadi supaya nampak lebih menarik. Okay, cikgu gunakan warna coklat kan. Okay, maksudnya tadi batang punya batang aiskrim tu tadi cikgu warnakan dengan warna coklat cair untuk menampakkan warna kayu. Okey, simple je. Okey, yang ini cikgu guna warna akrilik. Okey, tetapi awak kat rumah awak boleh guna juga watercolor ataupun cat poster warna poster.
Okey, kita teruskan lagi. Kita nak mewarna kayu pada pergola yang kita dah hasilkan tadi menggunakan warna coklat yang sama. Okey, cikgu sapu nipis untuk menjadikan warna tu lebih sedikit coklat. Okey, mudah sangat. Okey, mudah sangat untuk hasilkan. Okey, kalau kita tengok daripada atas sama dengan pelan lantai yang kita buat. Sama dengan bentuk pelan yang kita lukis tu. Okey, siap dah kita mewarna. Sekejap je kan. Okey, sekarang ni cikgu menggunakan warna biru untuk cikgu warnakan bahagian air terjun tu tadi. Air ni tadi kan cikgu dah buat efek air tu tadi menggunakan hot glue gun kan, menggunakan gam kan. Okey, jadinya dia menghasilkan jalinan yang menggerutu tau. Nampak macam efek air tu berkocak. Kan. Jadi cikgu menggunakan warna biru ni tadi untuk menampakkan kesan air tu tadi. Okey, kita sambung lagi. Cikgu ambil juga warna biru dan cikgu campur sedikit dengan hijau. Okey, cikgu nak warnakan pula bahagian cermin pintu. Okey, cermin pintu. Sebab kalau kita tinggalkan warna polistiren yang putih tu, dia nampak tak menarik. Jadi cikgu gunakan sedikit biru untuk mewarna, maksudnya untuk menggambarkan itu adalah kawasan cermin. Okey, cermin pintu sliding door lah maksudnya. Okey, cair-cair je Okey, siap dah proses mewarna. Okey, jom kita tengok apa hasilnya. Okey, kita tampal batu. Oh, cikgu lupa. Batu tu jangan lupa tampal. Okey, sekarang ni adalah proses cikgu nak tampal bahagian bumbung rumah. Okey, bumbung rumah pun sama. Kita potong pakai cardboard ikut ukuran yang kita dah buat. Okey, pastikan besar sedikit daripada saiz dinding. Okey, ni yang dah siap. Pandangan tepi, pandangan daripada hadapan. Okey, pandangan daripada sudut yang berlainan. Okey, dan ini adalah video untuk awak tengok bagaimana bentuk model landscape yang telah siap. Kan? Menarik kan? Nampak kemas. Okey, kalau bentuk landscape yang seperti ini, kita namakan dia sebagai konsep contemporary lah. Konsep contemporary tu sebab dia ni lebih nampak moden. Okey, macam mana pelajar? Teruja tak? Apa lagi? Jom kita buat projek landscape sendiri. Jumpa lagi. Bye.